Dilantik Menteri jika BN diberi mandat di Teluk Intan. Isu Cadbury, orang ramai diminta bertenang. Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Atika Muhammad Naim. Baik, edisi 30 Mei 2014, berita wilayah antara laporan lain, pembinaan tempat letak kereta bertingkap di kaki Bukit Bendera Pulau Pinang gagal. Juga Kedah perkenalkan industri biji benih padi dan pusat akuatik kompleks Sukan Negeri Perlis disahkan selamat digunakan. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini dulu. Silakan Kamal. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Barisan Nasional BN telah mengenal pasti isu-isu dihadapi masyarakat India di Teluk Intan dan komited menyelesaikan masalah mereka. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan langkah sewajarnya akan diambil jika calon BN Datuk Emas Siew Keong diberi kepercayaan sebagai wakil rakyat di kawasan itu. Kawasan-kawasan kediaman mereka, tempat tinggal mereka, bukan sahaja di ladang tapi di kawasan-kawasan perumahan. Ada beberapa perkara yang mungkin dia minta supaya kerajaan ataupun BN berikan perhatian, soal sekolah India, sekolah Tamil, soal ekonomi mereka, bantuan-bantuan yang boleh kita sampaikan, soal kebajikan mereka, kuil, tempat pembakaran mayat ataupun krematorium yang saya sebutkan dalam ucapan tadi. Jadi hal-hal sebegini bagi kita boleh kita bantu dan selesaikan. Tapi sebelum itu kita minta supaya mereka memberikan sokongan pada calon kita. Beliau optimis jika peratusan pengundi India memihak BN meningkat, pembelaan terhadap mereka dapat dilakukan dengan lebih mudah. Daripada 60,349 pengundi berdaftar di Parlimen Teluk Intan, 23,301 pengundi Melayu, 25,310 pengundi Cina, manakala pengundi India 11,468 orang. Tan Sri Muhyiddin menyatakan demikian selepas menghadiri program sarapan pagi pemimpin bersama NGO India di perkarangan Dewan Rumah Rehat Teluk Intan. Program dihadiri lebih 200 kaum India daripada 25 badan bukan kerajaan NGO India Teluk Intan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Sheikh menyelar tindakan sesetengah media yang sengaja memutarbelitkan setiap kenyataan yang dikeluarkan kerajaan. Jelas Datuk Seri Ahmad Syabri, rakyat perlu sedar media pro pembangkang kini kian ketandusan idea untuk mengangkat imej negeri di bawah pentadbiran Pakatan Pembangkang. Jelas Datuk Seri Ahmad Syabri, rakyat perlu sedar media pro pembangkang kini kian ketandusan idea untuk mengangkat imej negeri di bawah pentadbiran Pakatan Pembangkang. Justru mereka mencipta isu dengan memutarbelikkan kenyataan serta mencari kelemahan yang ada pada kerajaan. Dalam hal itu, beliau juga tidak terkecuali apabila menyatakan berhubung isu pembangunan infrastruktur dan penambahbaikan jalur lebar di Teluk Intan turut diputarbelikkan. Jadi dicari sedikit kelemahan yang ada di sini untuk saya tahu bahawa ini kita tidak sempurna, ada kelemahan yang itu yang dia akan putarbelikkan. Dan ini ada doktor-doktor spin doktor mereka yang akan memutarbelikkan apa yang kita cakap. Sebab itu ada yang suruh saya minta maaf lah macam mana. Tak ada apa nak minta maaf kerana dia tidak melihat apakah kenyataan saya sebenar. Saya sokong apabila Datuk Mah mengatakan kalau dia berada di sini, dia akan memastikan Teluk Intan akan membina infrastruktur yang baik. Dan kita akan menyokong kemudahan-kemudahan yang akan disampaikan ke Teluk Intan termasuk untuk membuat broadband di sini. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui media pada majlis kenali jiran bersama komuniti Satu Malaysia di Kampung Tengah Air Hitam, Teluk Intan. Terdahulu beliau bersama penduduk kampung menunaikan solat maghrib dan isyak serta tahlil sempena kemangkatan Sultan Perak almarhum Sultan Azlan Shah di Masjid Jamik Kampung Air Hitam. 31 Mei 2014, pilihan raya kecil Parlimen P076 Teluk Intan, Perak. Seramai 60,349 orang layak untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Undi anda menentu masa depan negara. Bertemu kembali.
Polis sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung insiden tembak di sebuah kedai sebaneka 24 jam di Lahad Datu, Sabah yang menyebabkan seorang anggota komando Lance Corporal Muhammad Fifi Zafi Mat Hussein maut serta 2 orang awam cedera. Dan setakat ini 13 anggota tentera termasuk suspek utama ditahan reman selama 8 hari. Sementara itu, jenazah Lance Corporal Muhammad Fifi Zafi dibawa ke kampung halamannya di Kampung Gonggucil, Sungai Petai, Pasir Putih, Kelantan. Disambut suasana hiba ahli keluarga, saudara mara, rakan taulan dan kira-kira 300 penduduk. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Gong Tinggi. Isteri Allahyarham Nur Hidayah Hasbullah, 27 tahun, memberitahu kali terakhir beliau menghubungi suaminya sebelum kejadian tersebut. Dalam perbualan mereka hampir 10 minit, Allahyarham menyatakan hasrat ingin pulang ke kampung untuk menemani isterinya yang tidak sihat berikutan keadaannya yang mengandung anak pertama sejak 2 bulan lalu. Reno, tapi itulah. Mula-mula dapat berita macam tak boleh terima. Semalam baru saya cakap dengan dia. Turut merasai kehilangan Muhammad Fifi Zafi, ibunya Norma Muhammad, 50 tahun. Memang terasalah kehilangan. Adik dia yang bongsu itulah. Dia selalu manjul waktu lah. Dia macam tak boleh pisah lah waktu. Kalau dia balik pun dia akan cari adik dia lah, bongsu tu. Turut menziarahi jenazah Allahyarham Panglima 21 Grup Gerak Khas Brigadier Jeneral Dato' Effendi Abdul Karim. Susulan kes rogol beramai-ramai melibatkan seorang remaja di Kelantan baru-baru ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata pihaknya sudah menghantar wakil pegawai dan kaunselor bagi memberi khidmat kaunseling untuk membantu mangsa. Tak bagi my officer berjumpa dengan the girl, doktor tak bagi because dia di under rawatan, and then tak apa, kita menghormati, tapi my officer telah memberi segala nombor kontak pegawai yang nak membuat kaunseling ni tadi kepada the father, dan selepas dia discharge from hospital, my officer pergi sekali lagi, tapi the parents memang minta menghormati privasi mereka dulu. 20 Mei lalu, remaja berkenaan dirogol 38 individu di sebuah rumah di Ketereh yang dipercayai akibat pengaruh dadah. Pemuda UMNO bahagian Pendang, Kedah membongkar rancangan pengikut Syiah untuk mengadakan satu perhimpunan tertutup di Kampung Alo Berala, Pendang. Pihak berkuasa diminta menghalang perhimpunan itu yang dipercayai diadakan esok dan Ahad. Ketua Pemuda UMNO Pendang Muhammad Fazil Zulkifli mendakwa rumah tersebut dijadikan pusat penyebaran fahaman Syiah sejak 5 tahun lepas. Pejabat Agama Islam daerah Pendang dan juga Majlis Agama Islam Negeri Kedah bersama dengan Polis Raja Malaysia untuk mengambil tindakan untuk menghalang satu perhimpunan yang akan diadakan di Kampung Alo Berala, yang mana kita fahamkan bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan haram yang dianjurkan oleh pengikut ajaran sesat di negeri Kedah ini. Laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pendang. Baik saudara, isu pencemaran DNA porsin dalam produk Cadbury. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menasihatkan orang ramai agar bertenang dan tidak terburu-buru untuk menghukum. Ini kerana ujian terhadap 2 produk tersebut masih dijalankan. Namun, Ketua Pengarahnya Datuk Osman Musaffar memberi jaminan tindakan sewajarnya akan diambil oleh JAKIM. Kalau kita dapati keputusan kimia mendapati hasil itu adalah positif, kita akan serta-merta akan mengadakan mesyuarat khas panel untuk memutuskan untuk tarik balik sijil
daripada syarikat berkenaan, dan kita akan serahkan semua keputusan ini kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. 15 sampel sudah dihantar untuk diuji Isnin lalu di Makmal Jabatan Kimia Malaysia dan keputusan bakal diketahui Rabu ini. Jelasnya lagi, tindakan untuk menyaman syarikat tersebut juga tidak perlu buat masa ini kerana status produk tersebut belum diketahui. Baik, sementara itu, syarikat Cadbury Malaysia dalam satu kenyataan media memaklumkan pihaknya komited untuk menyelesaikan kebimbangan kalangan pengguna berkaitan dua produk coklat keluarannya. Syarikat tersebut juga mempertahankan pendirian bahawa sijil halal mereka adalah sah dan produk mempunyai piawaian pelabelan yang dibenarkan. Dan pada masa sama, Cadbury Malaysia menyatakan ia sentiasa mematuhi garis panduan halal JAKIM seperti ditetapkan dalam prosedur manual pensijilan halal Malaysia. Ini membolehkan pengguna mempunyai tahap kepercayaan tinggi bahawa semua produk keluaran Cadbury Malaysia adalah halal dan selamat dimakan. Syarikat itu juga memberi jaminan akan terus bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan bagi memastikan amalan syarikat bertepatan dengan aspek kepenggunaan di negara ini. Selamat datang ke Negeri Perlis Sukma ke-17. Baik saudara, sejak 4 tahun lalu, lebih 40 keluarga di kampung desa Kedah Gulau dekat Sik Kedah mendakwa berdepan masalah bekalan air bersih. Dan sepanjang tempoh itu, kesemua mereka terpaksa bergantung kepada sumber air bukit tercemar. Dan lebih membimbangkan, sumber air tidak dirawat yang digunakan untuk aktiviti seharian itu kini dikhawatiri tercemar akibat virus kencing tikus atau leptospirosis. Pengerusi 4P, Pasukan Perancang Pelaksana Projek Kampung Desa Kedah Gulau Zainuri Abu Rahim berkata, pelbagai usaha telah dilakukan bagi mendapatkan bekalan air bersih. Namun sehingga kini tiada sebarang tindakan dilakukan pihak berkaitan. Berikutan, tiada bantuan dan sumbangan mana-mana pihak, 40 keluarga berkenaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri, membeli paip dan membuat takungan air dalam kawasan hutan secara gotong royong. Malah ada penduduk yang bertindak memotong meter air ekoran bekalan air bersih tidak diperolehi. Macam kami di belah bawah tu dalam pukul 10 malam, pukul 12 tu kadang-kadang baru air sampai lah. Jadi macam sebelah atas ni memang tak ada harapan langsung lah. Berapa lama berlaku? Macam ni kawasan sini memang banyak tahun lah. Kita kata bertahun 5-6 tahun dah lah. Lagu nak ayak bukit ni lah. Bukit. Kotor lah air bukit tu. Air bukit ni kira tidak begitu selesa lah sikit. Kalau musim hujan memang tak boleh guna azur, air keluar tanah semua. Kita pun naik semua dengan tanah, dengan pasir, dengan apa sekali. Memang kalau kata orang tak biasa masuk, tengok nak masuk rumah kita pun dia segar lah. Nak mandi apa pun. Tapi kita terpaksa lah. Dah tak ada bekalan lain lah. Sementara itu, Ahli Parlimen Sikh Mansur Abdul Rahman yang dihubungi berjanji akan melakukan tinjauan segera ke kawasan berkenaan bagi mengenal pasti masalah penduduk. Memperkukuh industri hub halal di Melaka dalam tempoh masa panjang, sistem logistik dari segi pengangkutan dan tempat penyimpan gudang dibangunkan. Bagi merealisasikannya, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Melaka Halal Hub Sdn Bhd dengan Universiti Kuala Lumpur UniKL. Exco Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Hassan Abdul Rahman mengakui kerjasama yang dibuat membolehkan usahawan dan graduan serta pensyarah UniKL bekerjasama membangunkan lagi keusahawanan dan industri halal hub di Melaka. Satu dimensi baru dalam bisnes halal di Melaka, halal hub Melaka, kerana bidang logistik dan gudang halal ini merupakan antara bidang yang saya kira mesti menjadi fokus Melaka Halal Hub.
Yang sekarang ni kita lebih kepada makanan kan. Tapi logistik dan gudang halal ni memang kita tak berapa memberi tumpuan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan MOU antara Melaka Halal Hub Sdn Bhd yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Rosilah Lai Muhammad dan UniKL oleh Presidennya Profesor Datuk Dr. Mazliham Muhammad Suudi Bandar Hilir. Kerjasama memberi peluang kepada UniKL menawarkan kepakaran dalam mengembangkan sistem logistik halal di negara ini. Terlibat dalam bidang logistik ni untuk mengembangkan apa yang kita panggil sistem logistik halal lah, supaya dapat menjamin barang makanan tu bila dihantar dari satu tempat ke satu tempat dan disimpan di gudang. Hadir sama pada majlis ini Timbalan Presiden Jaringan Antarabangsa Industri dan Antarabangsa UniKL Profesor Datuk Ahmad Zahir Mokhtar. Baik, Kedah sedang melaksanakan transformasi pertanian dengan memperkenalkan industri biji benih padi. Ia memandangkan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memerlukan 26,000 metrik tan benih padi setahun atau 13,000 metrik tan semusim. Pengerusi MADA Datuk Osman Aziz berkata, ketika ini MADA hanya mengeluarkan 8,000 tan benih padi dan selebihnya dibekalkan pihak swasta. MADA dengan kerjasama Bayer dan teknologi yang diimport dari Jerman memperkenalkan teknologi baru yang dinamakan seed coating atau salutan benih padi. Setakat ini pemasangan mesin yang berharga RM1 juta telah pun siap dilakukan di loji benih padi MADA di Teluk Cengai. Katanya teknologi baru benih padi itu mempunyai daya ketahanan daripada serangga dan ulat. Yang inilah menjadi masalah-masalah selama ini. Jadi kita harapkan dengan teknologi terkini ini masalah serangan serangga dan juga kulat ni dapat kita atasi. Dan untuk musim ini kita mencuba 4 wilayah kita ada ni, satu wilayah 5 hektar. Jadi mungkin selepas 2-3 musim kita berjaya dan kita commercialize. Yang tu benih padilah. Beliau yang juga ahli Parlimen Jerlun bercakap demikian selepas Majlis Perasmian Road to Maha 2014 peringkat negeri Kedah di Pusat Pertumbuhan Desa Sungai Koro Alur Biak Air Hitam Jerlun Kedah. Sentiasa bangga dengan falsafah CAT. Namun sebaliknya telah berlaku dengan keupayaan untuk menyiapkan beberapa projek dalam tempoh yang telah ditetapkan. Adun Pulau Betong, Farid Saad menyuarakan kebimbangan pembinaan tempat letak kereta bertingkat di kaki Bukit Bendera Pulau Pinang gagal disiapkan. Kekhawatiran dinyatakan ekoran dakwaan projek tapak parkir 8 tingkat di kaki Bukit Bendera oleh syarikat PDC Konsultansi lewat disiapkan pada 31 Ogos ini ekoran beberapa insiden. Projek yang dikenali sebagai Kajil Car Park sebelum ini dibina dan dirobohkan selepas itu dan satu tarikh baru juga dimuktamadkan sebelum ini. Namun, peletakan jawatan orang kanan syarikat terbabit dikhawatiri akan terus menghantui projek yang sering bertukar tangan. Di Pulau Pinang ini, contoh yang nyata dan jelas depan mata kita. Dan kalau ini berlaku, apakah mungkin kerajaan negeri nak buat lagi terowong bawah tanah beberapa bilion ringgit yang lagi sukar? So, saya rasa masyarakat harus dapat melihat dengan jelas dan nyata bahawasanya apa yang mereka cakap, mereka ungkapkan sebenarnya tak laksana. Contohnya adalah bangunan ini. Beliau juga melihat projek bernilai 11 juta ringgit ini jika gagal disiapkan, adakah akan memberi impak pada projek-projek mega lain termasuk membina terowong yang dirancang Kerajaan Negeri Pimpinan Lim Guan Eng. Beliau mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas meninjau sendiri perkembangan projek parkir terbabit. Di Selangor pula, Sungai Long dekat Kuala Langat jadi lokasi tinjauan SPRM, KPDN-KK, Jabatan Imigresen Negeri serta TNB berhubung dakwaan kegiatan curi pasir yang masih didakwa berlaku. Dan menjadi persoalan kini, adakah penubuhan petugas khas Kumpulan Semesta Sdn Bhd KSSB oleh Kerajaan Negeri 3 tahun lalu mengatasi isu berkenaan atau sekadar menutup mata?
Turun padang bersama pihak berkuasa bagi melihat sendiri senario itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Noh Omar menyelar tindakan kerajaan negeri yang disifatkan ibarat cakap tak serupa bikin. Pasukan khas terbabit juga seperti bermain wayang dengan sentiasa memberi alasan walaupun tiada sebarang tindakan dikenakan terhadap dalang sebenar. Janji-janji Menteri Besar yang mendakwa bahawa kerajaan Selangor ini kerajaan yang telus, yang menggunakan pasir dengan bijak, dengan bertindak tegas, menubuhkan jawatan kuasa petugas. Ini semua omong-omong kosong yang dibawa oleh kerajaan negeri. Beliau sebelum itu menyampaikan anugerah pelajar cemerlang UPSR, PMR, SPM dan STPM 2013 Parlimen Tanjung Karang di Tanjung Karang. 3 loji galian pasir yang sering melakukan kegiatan itu didedahkan, antaranya di Bandar Sunway, Semenyih, Sungai Long, Kajang dan Kampung Menyorok Batang Kali. Keadaan yang semakin berlarutan ini sepatutnya diambil perhatian oleh kerajaan negeri agar tidak terus dibangkitkan. Baik, esok hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Teluk Intan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah bersedia dan yakin proses pengundian akan berjalan lancar. Dan menurut pengarah SPR Perak Ahmad Adili Abdullah, 947 petugas dan pegawai SPR telah dilantik bagi melicinkan proses pilihan raya sehingga penjumlahan undi selesai. Biasanya pada besok hari seramai 59,927 orang akan layak untuk mengundi, dan kita mengharap semua ataupun pemilih-pemilih ini akan keluar mengundi dan daripada kepada pemilih ni kita haraplah jangan bimbang khususnya semasa proses pengundian berlaku. Beliau sebelum itu melakukan semakan terakhir di Pusat Penjumlahan Undi di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib. Pengundi turut diingatkan membawa kad pengenalan serta melakukan semakan status dan tempat mengundi sebelum menunaikan tanggungjawab masing-masing. SPR hanya menyediakan barong semakan di setiap pusat mengundi yang mempunyai lebih daripada satu saluran bagi memudahkan pengundi membuat rujukan. Daripada 35 pusat mengundi, hanya satu sahaja yang akan ditutup lebih awal, iaitu pada jam 4 petang di Ladang Sungai Timah. Manakala keputusan rasmi akan diumumkan selewat-lewatnya pukul 9 malam. Kemudian peti-peti undi dan juga borang 14 akan dibawa balik ke pusat penjumlahan rasmi undi di sini oleh semua KTM dan akan diserahkan kepada Datuk Ibrahim sebagai pegawai pengurus untuk tujuan penjumlahan. PRK Teluk Intan diadakan berikutan kematian penyandangnya Siah Leong Peng daripada DAP pada 1 Mei lalu. Pengundian awal telah berlangsung 27 Mei lalu. Tindakan pembangkang menggunakan taktik kotor dalam kempen pilihan raya kecil ini juga jelas menunjukkan mereka terdesak dan takut tidak mampu memenangi kerusi Parlimen Teluk Intan. Sambil membidas tindakan itu, Tan Sri Muhyiddin menyatakan BN tidak gentar dan lebih menumpukan kepada kaedah kempen secara berhemah. Penerangan, penjelasan secara rasional, kita tidak buat tohmahan dan tuduhan. Bagi kita penting untuk kita berikan penjelasan yang sebaik-baik mungkin kepada pengundi-pengundi kita supaya mereka tahu status dan kedudukan sebenar. Pelbagai tomahan dilempar pembangkang terhadap Datuk Mah Siew Keong termasuk merosakkan posternya dan menyebar maklumat palsu melalui khidmat pesanan ringkas SMS. Kononnya, penduduk Teluk Intan yang datang ke pejabatnya akan mendapat sumbangan kewangan. Sementara itu, kempen jentera BN akan diperhebat sebelum tempoh kempen tamat tepat 12.30 malam ini dengan memberi tumpuan di beberapa kawasan tertentu. Dilantik sebagai menteri jika menang PRK Teluk Intan, sangat wajar untuk calon BN Datuk Mah Siew Keong dan semestinya disambut baik penduduk Teluk Intan. Tan Sri Muhyiddin menegaskan janji Perdana Menteri untuk memberikan jawatan itu tidak sepatutnya diputar belik DAP bagi mengelirukan pengundi.
Perdana Menteri ini ialah kalau sekiranya beliau terpilih, mana dia dah jadi wakil rakyat, maka tawarannya lah untuk duduk dalam Jemaah Menteri itu wajar. Jelas Tan Sri Muhyiddin janji Perdana Menteri itu juga bukan gimik politik yang digunakan BN semata-mata untuk memancing undi. Malah sebagai bukti komitmen BN menjaga kebajikan rakyat dan membangunkan Teluk Intan. Dan sebagai Menteri Urusan membawa masalah rakyat kepada kerajaan akan lebih mudah. Baik, saudara, teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan setempat di kawasan anda. Juga lintas langsung dari negeri-negeri pilihan semuanya sebentar lagi. Selamat datang ke Negeri Perlis Sukma ke-17. Baik, terima kasih saudara masih bersama dengan kami mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri. Dan seperti biasa, lintas langsung mengambil tempat dengan dimulakan dengan Bumi Kenyalang. Baik Kamalah dan saudara, sebelum langsung bersama Nursila Talaha, antara laporan yang telah disediakan, kerajaan akan memperkenalkan satu akta baru yang lebih tegas menggantikan akta hasutan sedia ada bagi menangani masalah salah guna kebebasan bersuara yang semakin meruncing. Baik Sheila, teruskan dengan laporan anda. Silakan Sheila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Puan Nancy Shukri memberitahu akta tersebut bukan bertujuan menyekat hak kebebasan bersuara tetapi untuk menyatu padukan rakyat. Sebab masa ini kita melihat dengan adanya multimedia ini, kita boleh melihat semakin banyak, semakin canggih dari segi isu-isu. Jadi kita tidak tahu, masih belum tahu sama ada ianya perlu dimasuk di bawah Akta Harmoni ataupun kalau ia tidak mencukupi dimasuk di bawah akta mana. So undang-undang yang dikemukakan kepada saya ada 3. Satu ialah National Harmony Bill draftnya, kedua ialah National Unity Bill, dan ketiga ialah National Unity and Integration Commission Bill. Sebab ada yang nak menyarankan supaya diwujudkan Suruhanjaya untuk menangani masalah ini. Jelasnya, akta ini perlu berikutan banyak isu yang timbul seperti isu agama dan perkauman yang berunsur fitnah disebar luas terutama melalui media sosial. Dalam masa yang sama, langkah proaktif juga akan diambil untuk menangani maklumat yang tidak sahih dan hanya berdasarkan andaian dari satu pihak semata-mata dengan niat memburuk-burukkan sesuatu pihak termasuk kerajaan. Hajah Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong berkata demikian kepada media selepas Majlis Perasmian Pusat Internet Satu Malaysia Sadong Jaya di Semarahan. Dalam ucapan perasmiannya, beliau berkata, pusat internet sehenti termoden tersebut mampu merapatkan jurang teknologi maklumat dalam kalangan penduduk luar bandar termasuk di Sadong Jaya. Ia juga menyediakan kelas bimbingan komputer kepada komuniti setempat selain kemudahan mencetak yang dilengkapi dengan 20 buah unit komputer dan peralatan teknologi terkini. Penduduk di 14 buah rumah panjang di kawasan Saih Niah perlu sentiasa berjaga-jaga serta bersedia menghadapi situasi kecemasan seperti kebakaran terutama semasa musim perayaan Kawai Dayak 2014. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rosi Haji Yunus berkata, beberapa peringatan harus diambil serius memandangkan penduduk di rumah panjang masing-masing sibuk dengan sambutan perayaan Kawai Dayak awal Jun ini. Beberapa peringatan yang kita perlu ambil perhatian terutama semasa musim perayaan. Yang pertama adalah mengenai bahaya api, ya. Jadi saya mintalah semua ahli-ahli rumah panjang kita terutamanya pada musim gawai banyak menggunakan api, banyak menggunakan elektrik. Jadi kita minta kerjasama untuk mengingatkan sesama sendiri supaya kita berhati-hati dari segi penggunaan. Dapur kita kena lihat. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui selepas perasmian kempen kesedaran keselamatan kebakaran anjuran Zon 6 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Dewan Saih Merah Niah. Sementara itu, penguasa kanan bomba Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong berkata, kempen itu diadakan bertujuan memperkenalkan Firepoint di setiap rumah panjang. Firepoint ni sebenarnya lebih pada secara simbolik dulu kita bagi serah alat pemadam api
secara awalnya, dan kita akan tunjuk cara menggunakan ada pemadam api. Objektif keduanya adalah merapatkan hubungan antara bomba dengan masyarakat. Dan kita nak rapatkan dan kita nak wujudkan perhubungan ini di setiap rumah panjang. Jadi kita tahu setiap bulan kita mendengar kebakaran rumah panjang, satu persatu rumah panjang terbakar. So kita nak kurangkan, kalau boleh kita nak buat kebakaran rumah panjang sifar. Nah, itu yang kita nak didik kesedaran, mencegah kebakaran, tata cara memadam kebakaran, dan juga kita nak merapatkan perhubungan tadi untuk supaya mereka sedar keselamatan kebakaran ini agak penting. Dan juga kita nasihatkan supaya mereka ni lebih waspada setiap masa. Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS bakal meletakkan Sibu sebagai pusat pendidikan utama di negeri ini dan berkembang menjadi satu universiti yang berprestij. Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Wong Sun Koh berkata universiti berkenaan turut menjadikan Sibu sebagai satu-satunya di Malaysia yang mempunyai teknologi pendidikan. Selain menyediakan reka bentuk bangunan yang moden, kemudahan yang disediakan juga menggunakan teknologi terkini bagi kemudahan pelajar. Ia dilengkapi dengan kemudahan seperti perpustakaan, tempat letak kereta 4 tingkat, stadium tertutup, dewan serbaguna dan tempat riadah. Datuk Seri Wong berkata demikian pada malam penghargaan media di Sibu. Mengulas lanjut, beliau memberitahu universiti berkenaan menawarkan 10 program peringkat ijazah dalam bidang kejuruteraan dan penyelidikan. Gara-gara takut dicekup, seorang suspek curi motosikal telah melanggar seorang anggota polis yang membuat sekatan jalan raya dan terjun ke dalam sungai Sarawak di Kuching malam tadi. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Fauzilan Abdul Aziz, dalam kejadian 8.30 malam itu, suspek telah merempuh seorang pegawai polis yang sedang melakukan sekatan jalan raya sebelum terjun ke dalam sungai Sarawak. Rempuhan tersebut menyebabkan anggota polis itu mengalami kecederaan ringan di mata dan tangan. Sejurus selepas itu, polis telah melancarkan gerakan mencari dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat di sekitar sungai Sarawak berhadapan dengan tebingan Kuching bagi memburu suspek tersebut. Menyumpai dan tembakan telah dilakukan. Motosikal yang ditunggang oleh lelaki tersebut adalah motosikal yang baru saja dilaporkan telah dicuri di kawasan Batu Kawah. Bagaimanapun, beliau percaya suspek warga tempatan itu telah berjaya meloloskan diri selepas pasukan memburunya menangguhkan operasi sekitar jam 2 pagi. Superintendent Fauzilan bercakap kepada RTM di tempat kejadian di Kuching. Oleh itu, beliau berharap kerjasama orang ramai agar menyalurkan maklumat di balai polis terdekat sekiranya mempunyai sebarang maklumat berhubung kes berkenaan bagi memudahkan siasatan. Laporan tadi mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Beri bersama Kamal dan Atika. Baik, itulah dia rakan penyampai dari Sarawak. Terima kasih untuk silaturahmi dengan perkembangan itu tadi. Baik, pesta keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun dan Murut di Sabah bukan sahaja meningkatkan perpaduan kaum, malah turut menjadi tarikan pelancong untuk lebih mengenali budaya masyarakat negeri itu. Laporan lanjut bersama Joviana Jimlajim langsung dari Kota Kinabalu. Joviana. Silakan. Terima kasih Kamal dan Atika di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pesta keamatan yang disambut bagi meraihkan dan menghargai hasil tuaian para petani turut melambangkan perpaduan pelbagai etnik di negeri ini. Bukan itu sahaja, keamatan juga mampu menarik pelancong untuk datang ke negeri ini dan mengenali budaya masyarakat Sabah. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam ucapan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2014 di Dewan KDCA Penampang. Acara tahunan yang diraih selama 2 hari berturut-turut ini juga diraih bersama-sama pelancong dan jemputan dari luar negara. Datuk Musa berkata kerajaan negeri bercadang untuk menambah peruntukan bagi memajukan atau menjayakan sebarang aktiviti kebudayaan yang berkaitan dengan industri pelancongan bagi mempromosi Sabah serta budaya yang terdapat di negeri ini. Dalam majlis itu, Datuk Musa turut melancarkan buku keamatan 101 terbitan Jabatan Muzium Sabah. Buku terbitan khas itu memaparkan pelbagai kebudayaan dan ritual etnik Kadazan Dusun dan Murut. Sambutan turut diraikan bersama ahli Kabinet Negeri, jemputan serta ribuan warga masyarakat yang sama-sama datang meraihkannya.
Melentur buluh biar dari rebungnya. Pepatah itu jelas menggambarkan didikan di awal usia penting dalam membentuk jati diri anak-anak, khususnya dalam menghayati budaya masing-masing. Justru sempena Bulan Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun dan Murut KDM di Sabah, pelbagai pihak tampil menganjurkan aktiviti khususnya untuk mendidik anak-anak mengenai perayaan ini. Sekolah Tadika Stella Maris di Tanjung Aru dekat Ibu Negeri antara yang proaktif menganjurkan sambutan keamatan saban tahun apabila menjelangnya bulan Mei. Pendekatan itu juga bagi memenuhi kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Tujuan utama adalah memberi pendedahan mengenali pakaian dan tradisi kaum KDM. Kemudian seterusnya memupuk nilai-nilai murni, tradisi secara pribadi. Dan selain daripada itu, memberi peluang kepada kanak-kanak menunjukkan identiti mereka sendiri, iaitu mengikut kaum-kaum. Dengan tema budaya dan tradisi, sambutan keamatan di sekolah tersebut diisi dengan pelbagai acara. Antaranya memperkenalkan pakaian tradisi suku kaum KDM, tarian Sumazau dan unduk ngadau kanak-kanak. Ini merupakan langkah yang baik yang dibawa oleh pihak sekolah di mana ia boleh menjadi satu pendidikan peringkat awal supaya kanak-kanak tidak melupakan warisan adat kebudayaan masing-masing. Saya berpendapat program begini patut diadakan di setiap sekolah untuk menyemai perasaan bersatu di antara semua murid-murid lah. Sekolah ini semua ada daripada agama yang berbeza, daripada kaum yang berbeza. Kita sesuai dengan masyarakat kita di Sabah ini pelbagai kaum. Program seumpama bukan sahaja sebagai hiburan dan kenangan manis buat kanak-kanak berkenaan, malah dapat memupuk rasa cinta akan budaya tradisi masing-masing sekaligus melestarikan budaya tradisi masyarakat KDM. Rakyat di negeri ini juga perlu mengambil peluang mengukuhkan perpaduan dalam meraikan sambutan Pesta Keamatan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, sambutan keamatan merupakan platform yang tepat untuk mengeratkan silaturahim serta meningkatkan toleransi antara kaum. Malah melalui sambutan perayaan ini juga, rakyat pelbagai kaum dapat memahami kebudayaan masing-masing selain menghormati kepercayaan mereka. Beliau berkata demikian dalam majlis jamuan malam amal unduk ngadau di Dewan KDCA di Kota Kinabalu. Majlis ini turut menampilkan 42 peserta unduk ngadau 2014 yang akan bertanding untuk merebut gelaran itu. Sementara itu, hasil kutipan daripada malam amal ini akan disumbangkan kepada Rumah Anak Yatim Franciscan Sisters of the Immaculate Conception. Turut hadir Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Onkili. Biarpun tidak menerima sebarang petunjuk, usaha menjejaki anak perempuannya Siti Zubidah Ali yang dikuatiri hilang sejak awal November 2009 tidak pernah putus. Menurut ibunya Hajah Sari Raya, laporan polis telah dibuat dan usaha mencari anaknya itu diperluas ke seluruh negara. Siti Zubidah berumur dalam lingkungan 30-an pada mulanya bertindak keluar rumah untuk mencari pekerjaan namun tidak kembali ke pangkuan keluarga sehingga hari ini. Anak ketiga daripada 6 adik-beradik ini menghidap thalassemia dan perlu ke hospital setiap bulan bagi proses transfusi darah. Hajah Sari memaklumkan perkara ini kepada RTM di Kota Kinabalu. Daripada pihak RTM, kalau boleh menjejaki adik saya ni di mana pun dia berada, rakan-rakannya, saudara jiran terdekat, siapa yang mengetahui adik saya ni keberadaan dia, tolonglah hubungi pihak RTM untuk membantu kami. Siti Zubidah hanya meninggalkan sekeping nota kepada ayahnya sebelum nekat keluar rumah dari kampung Lok Batik Tuaran dengan memakai seluar jeans dan t-shirt serta bertudung. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat berkaitan ke Balai Polis Berhampiran untuk membantu usaha pencarian.
Demam Piala Dunia FIFA semakin terasa di Kota Kinabalu apabila Jerayawara Fiesta Bola Keamatan turut diadakan sekaligus menambah kehangatan demam bola yang dirasai setiap 4 tahun. Jerayawara yang berlangsung selama 4 hari bermula semalam ini merupakan usaha syarikat Sharp Roxy Sales and Services Sendirian Berhad SRSSC dalam mempromosikan Piala Dunia FIFA dan Pesta Keamatan. Menurut pengurus Perhubungan Awam dan Pengiklanan SRSSC, Burhanuddin Kahar, melalui Jerayawara ini peminat bola sepak dapat merasai kepuasan menonton perlawanan bola sepak menggunakan skrin besar melalui teknologi unik Sharp. Biasanya bola ni kalau kita dapati peminat bola dia tidak menonton sendirian. Dia akan menonton sama dengan kawan-kawan, sama dengan keluarga. Jadi kalau skrin TV itu besar, ianya akan dapat lebih kurang dikatakan dapat perasaannya macam kita di stadium. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dengan itu, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Kamal dan Atika di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovina Jimlajin. Nampak begitu anggun ya, baju hitam. Cukup cantik sekali. Sesuai dengan Kamal. Pula gitu. Baik, untuk pengembangan seterusnya, apa dia Atika? Kita ke Jabatan Meteorologi bersama dengan siapa? Hafiz Kasim. Ya, Hafiz Kasim di sana. Silakan Hafiz. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat corak tiupan angin yang mana pada ketika ini angin adalah bertiup dari arah barat laut dan juga dari arah barat daya yang merentasi rantau negara kita dengan kelajuan angin sekitar 10 ke 20 km sejam. Dengan kelajuan angin yang kurang signifikan terutamanya di kawasan perairan negara pada ketika ini, tiada sebarang amaran ataupun nasihat angin kencang dan juga laut yang bergelori dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita balik pula ke paparan imej radar terkini di mana untuk petang ini keadaan cuaca agak lembap dengan ribut petir berlaku melibatkan beberapa buah negeri terutamanya dari utara semenanjung sehinggalah ke tengah semenanjung Malaysia. Lain-lain tempat juga pada ketika ini melibatkan di negeri-negeri sebelah pantai timur semenanjung, begitu juga di selatan negeri Johor. Keadaan hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku ini terutamanya melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah dan juga Perak dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak dimulakan dengan negeri Sabah pada petang ini, hujan berserta ribut petir juga sedang berlaku terutamanya di bahagian pedalaman. Begitu juga di kawasan pedalaman bahagian Sandakan dan keadaan hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan beransur-ansur sedikit masa lagi. Keadaan yang sama juga dapat diperhatikan di negeri Sarawak di mana kebanyakan bahagian pada petang ini tidak mengalami hujan. Namun demikian, hujan berserta petir di 1-2 tempat sedang berlaku terutamanya di bahagian barat negeri Sarawak dan keadaan ini juga dijangkakan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, apa kata kita saksikan dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian sahaja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pesta Keamatan merupakan acara khas untuk menghormati Bambazon iaitu semangat padi. Selepas menuai padi, pesta ini diadakan sebagai tanda terima kasih hasil tuaian padi kami. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2014.
Bertemu kembali saudara. Baik, kuasa udara, kuasa negara dipilih sebagai tema bagi sambutan ulang tahun TUDM ke-56 tahun ini yang disambut pada 1 Jun. Ia jelas menunjukkan betapa besarnya peranan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang selama ini telah menjaga keamanan negara dalam menghadapi sebarang ancaman musuh. Menurut Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Rozali Daud, TUDM juga akan menaik taraf sistem keupayaan pesawat selain teknologi radar pertahanan udara kini yang sudah mencecah 15 tahun. Tetapi beberapa sensor yang ada, terutamanya Mantelo telah 1995. Sekarang dah berapa tahun. Radar itu sebenarnya 15 tahun dan got to go for an upgrade. Sekarang dah lebih pada 15, upgrade pun tak. So, maknanya ini adalah menjadi perancangan kita yang utama. Menurutnya, TUDM telah mengusulkan penambahbaikan berkenaan kepada kerajaan dan perkara itu sudah pun disenaraikan pada rancangan Malaysia ke-11 kelab. Selain itu, pihaknya turut mengusulkan agar pesawat kawalan dan amaran udara yang telah digunakan TUDM sejak 50 tahun lalu digantikan bagi memberi nilai tambah kepada operasi helikopter baru pasukan itu, Eurocopter 725. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri hari sambutan TUDM ke-56 di Kuantan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang menggunakan pendekatan holistik bagi memantau ladang dan hutan-hutan gambut di negeri itu. Ia berikutan cuaca kering dan fenomena El Nino yang dijangka melanda negara ini pada Jun depan. Pengarahnya Datuk Abdul Wahab Mat Yassin berkata, lebih 1,000 anggota dipersiapkan bagi menghadapi perubahan cuaca itu. Katanya jabatan tersebut juga akan dibantu beberapa agensi berkaitan bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang boleh menyebabkan kebakaran. Ini memang melibatkan ratusan hektar lah, termasuk kawasan-kawasan perladangan. Jadi oleh yang demikian, kita memang sentiasa bekerja samalah dengan pemilik-pemilik ladang supaya mereka juga bersiap sedia untuk mengambil tindakan di peringkat awal berlakunya kebakaran. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kempen derma darah sebenar Hari Bomba Sedunia peringkat negeri Pahang di Kuantan. Darah yang dikumpul akan dihantar ke Pusat Tabung Daerah Darah Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan untuk didermakan kepada pesakit yang memerlukan. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDNKK Negeri Perlis menafikan dakwaan berlakunya kenaikan harga barangan sepanjang Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-17 di Perlis. Timbalan Pengarah Penguatkuasaan PPDNKK Perlis Razali Lebai Saleh berkata dari pemantauan yang dibuat oleh skuad pemantau harga barang, tiada sebarang kenaikan harga dikesan setakat ini. Semua peniaga-peniaga mengambil iktibar dengan tindakan yang telah kita jalankan pada malam ini, kerana tindakan mereka secara tidak langsung telah mencemarkan imej negeri Perlis yang sekarang ini sedang menjadi tuan rumah Sukma. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjalankan operasi pemantauan harga makanan di Medan Ikan Bakar Kuala Perlis. Dalam operasi selama 2 jam ini, seramai 16 anggota yang melibatkan PPDNKK Perlis, Majlis Perbandaran Kangar serta unit pencegahan penyeludupan UPP digerakkan. Operasi itu termengesan 5 peniaga yang gagal mempamerkan tanda harga, 1 kes menggunakan alat timbang tidak sah serta 2 peniaga beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah telah diambil tindakan. Sebanyak RM1,200 nilai kompaun telah dikeluarkan oleh PPDNKK Perlis. Baik, berita baik untuk anda. Orang ramai masih berpeluang untuk menyertai cabutan sijil simpanan premium SSP Bank Simpanan Nasional BSN yang menawarkan hadiah lumayan berjumlah RM1 juta termasuk sebuah kereta mewah. Cabutan bakal berlangsung di Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah petang esok.
Pengarah BSN Kedah Perlis, Abdul Rani Saad berkata, cabutan terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, cabutan bulanan. Yang mana semua penyimpan yang dah menyimpan RM10 pun dah layak dah masuk dalam cabutan bulanan ini. Dan hadiahnya sangat lumayan, iaitu sebuah kereta mewah BMW 320i. Selain itu, cabutan tempatan yang dikhaskan kepada penyimpan di Kedah dan Perlis juga turut menawarkan hadiah lumayan berupa sebuah kereta jenis Prodra Myvi Extreme 1.5. Manakala cabutan khas korporat untuk pemegang SSP yang mempunyai simpanan minimum RM1,000 dan ke atas dalam sijil tunggal. Beliau sebelum itu menghadiri Fiesta BSN sempena cabutan SSP Mei 2014 di Sungai Petani. Baik, sehingga Mei ini sebanyak 443 komuniti perwani peringkat negeri Kedah telah ditubuhkan melibatkan seramai 6,038 orang wanita. Sebanyak 100 kumpulan perwani bakal ditubuhkan di setiap parlimen. Exco Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob berkata, penubuhannya adalah selaras dengan pelancaran Komuniti Perwani Satu Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tahun lepas. Menurut Datuk Suraya, kumpulan perwani bertindak sebagai ejen transformasi di komuniti masing-masing melalui aktiviti-aktiviti komuniti dan pembangunan wanita. Mereka juga berperanan sebagai ejen penyalur maklumat bagi meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai hala tuju kerajaan untuk membentuk sebuah negara progresif tanpa mengabaikan kepentingan dan sumbangan wanita di peringkat komuniti. Beliau berucap merasmikan acara Purple Walk sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2014 peringkat negeri Kedah di Alor Kedah. Lebih 500 peserta menyertainya. Baik, 9 atlet akan berentap merebut anugerah olahragawan dan olahragawati Majlis Sukan Universiti Malaysia Masum 2013 pada 17 Jun depan. Dan antara pemain hoki Muhammad Fikri Sari dan atlet terjun Pandalena Rinong. Selain Muhammad Fitri, 4 atlet lelaki yang disenarai pendek ialah atlet mendayung Muhammad Zulfadli Rozali, Lim Chi Wei dari Karate Do, pelayar Khairul Nizam Muhammad Effendi dan pemain rugby Muhammad Rozaini Rozan. Manakala Pandalela dicabar oleh 3 atlet lain, Jacqueline Chai Shu In dari Taekwondo, pemain hoki Fazila Sylvester Silin dan Nur Syafiqin Mustafa dari bola jaring. Saringan ini telah dibuat beberapa hari yang lepas oleh jawatan kuasa teknikal dan hari ini ialah jawatan kuasa pemilihan yang terdiri daripada ahli-ahli 10 orang, ada 11 orang termasuk daripada Wakil Majlis Olimpik Malaysia, Wakil Majlis Sukan Negara, Wakil daripada Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Sebanyak 8 anugerah akan diberikan termasuk Bintang Harapan Lelaki dengan 5 orang calon dan Bintang Harapan Wanita 4 calon. Olahragawan dan olahragawati masing-masing bakal membawa pulang wang tunai RM3,000, piala pusingan berserta trofi. Anugerah ini merupakan pemangkin ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di peringkat antarabangsa. Pada kejohanan Universiti Dunia Universiad di Kazan, Rusia tahun lalu, kontijen negara membawa pulang 3 pingat gangsa. Kita beralih ke Sukan Malaysia ke-17 di Perlis. Keadaan pusat akuatik di Kompleks Sukan Negeri disahkan selamat untuk acara terus dilangsungkan. Jabatan Kerja Raya Negeri mengesahkannya selepas bumbung kanvas yang koyak ditiup angin kencang semalam diturunkan. Agensi kerajaan itu bagaimanapun diarah supaya mengkaji secara terperinci bagi mengenal pasti punca kejadian. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk M. Saravanan, tidak mahu orang ramai membuat pelbagai andaian kerana ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya membiarkan JKR menjalankan tugas mereka tanpa sebarang gangguan. Pertandingan tetap akan dijalankan di pusat akuatik berkenaan kerana tanpa bumbung ia tidak menjejaskan acara kecuali pada hari hujan. Acara akan ditangguhkan. Tuduh alasan lain.
Tetapi saya minta JKR kaji. Itu mungkin makan masa sedikit. Sama ada betul-betul puncanya adalah hujan ataupun low spec ataupun poor finishing of the. Kalau saya lihat seluruh Perlis semua bumbung jatuh, saya percaya hujan. Kalau ini satu-satu je percaya dan something must be wrong, isn't it? Saya tak nak blame anyone. Ini bidang kuasa JKR, biar JKR mengkaji. Beliau ditemui selepas melawat pusat akuatik berkenaan hari ini disertai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Seri Zulkifli Embong. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati tidak mengikut piawaian dan spesifikasi yang ditetapkan. Laporan awal menunjukkan kerja-kerja teknikal mengikut piawaian yang ditetapkan oleh JKR. Bagaimanapun, kemungkinan disebabkan bahan yang digunakan tidak mengikut spesifikasi. Tapi kalau berdasarkan kepada technical specs, semuanya dipenuhi. All the technical specs have been met. Dan this has been confirmed by ASUM as well as by the consultant engineer and JKR. That's why the certification was issued before the pool was used or before the event started yesterday. Jadi sekarang ni kita tengah tengoklah, kita tengah investigate sama ada material yang dipakai itu adalah material substandard ke ataupun apa-apa yang kita pun tak tahu lagi. Saya tak boleh komen more than that. Ujarnya lagi, ketiadaan bumbung tidak memberi kesan kepada kelancaran pertandingan dan kualiti air masih mengikut peraturan iaitu suhu 24 hingga 26 darjah Celsius. Sejak berlangsungnya Sukan Malaysia ke-17, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tuanku Fauzia HTF Kangar menerima lebih 100 atlet dan pegawai sukan untuk mendapat rawatan kecemasan sejak 22 Mei lalu. Dan separuh daripadanya mengalami kecederaan semasa beraksi di gelanggang. Menurut Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma HTF Dr. Ida Zaliza Zainul Abidin, purata 4 kes diterima jabatan itu setiap hari melibatkan pelbagai kecederaan sukan. Dan antara kecederaan yang terdapat pada atlet adalah majoritinya kes-kes ringan lah, yang melibatkan luka yang perlu dijahit dan juga dibersihkan. Kemudian ada juga kes-kes terkehel dan juga kepatahan lah. Jelas beliau lagi, 20 orang atlet telah dimasukkan ke wad bagi menerima rawatan lanjut. Setakat ini hanya seorang atlet hoki dari kontijen Perlis yang masih ditahan wad. Jabatan Kecemasan dan Trauma HTF menyediakan 400 petugas perubatan terdiri dari doktor, paramedik, sukarelawan perubatan termasuk dari Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan pasukan St. John Ambulance Malaysia. 3 orang petugas tetap terdiri dari seorang doktor pakar, pegawai perubatan dan seorang pembantu perubatan bertugas secara bergilir-gilir 24 jam di Pusat Komunikasi Perubatan Kecemasan setiap hari sehingga kejohanan tamat. Kita ke perkembangan lain pula. Sempena Hari Peringatan ke-41 Tan Sri P. Ramlee, Eva Global Sdn Bhd melancarkan edisi Postcard Seniman Agung itu yang belum pernah disiarkan di mana-mana media massa. Ia hasil kerjasama Jabatan Arkib Negara. Buat permulaan, sebanyak 2,000 postcard akan dijual kepada umum dengan harga RM50 sekotak. Acara perasmian koleksi postcard itu dilancarkan oleh Presiden Kelab Peminat P. Ramlee Pulau Pinang, Datuk Seri Yusof Latif di rumah kelahiran P. Ramlee. Hadir sama ialah Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang, Muhammad Rizal Ismail dan Pengarah Kreatif Eva Global Sdn Bhd, A. Sundararaj. Koleksi postcard seniman Algo Negara boleh dibeli di rumah P. Ramlee atau membuat pesanan menerusi laman web pramleepostcard@gmail.com. Ramlee bin Putih atau P. Ramlee meninggal dunia pada tahun 1973. Nama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee terus hidup dan meninggalkan legenda seni yang tidak tolak bandingannya. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Visual keterujaan anak-anak yatim yang diraikan di Taman Tema Air Sunway Legon
menutup paparan petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Berita wilayah. Terus kepada anda.